Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajar-pelajar uh, 204, cikgu rakam dulu untuk kelas kamu. Okey, dan cikgu akan post dalam YouTube sebab untuk esok ataupun hari Jumaat petang cikgu ada urusan dekat klinik kesihatan. Okey. So, cikgu ajar dulu nanti cikgu post di YouTube. So, kamu tengok dan cikgu akan bagilah instruction yang lain. Okey, baik. So, kita sambung untuk tajuk yang kedua. Kita akan belajar tentang tajuk yang kedua iaitu ekosistem. Okey, seperti dalam slide ni, ekosistem. Okey, so sistem berkaitan dengan eco. So, sistem dalam kehidupan lah. Sistem dalam kehidupan ekosistem. Okey, baik. What will we learn? Apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini adalah how does energy flow in ecosystem? Bagaimanakah tenaga tersebut dialirkan ke bahagian-bahagian benda yang hidup dalam ekosistem ni? What kind of interaction exists between living things? So interaksi antara benda hidup tersebut apa yang akan berlaku? How is the knowledge on interaction between the living things applied in agriculture? So, bagaimanakah pengetahuan tentang interaksi yang berlaku di antara benda-benda hidup dapat diaplikasikan dalam bidang pertanian, agriculture. Okay. So, kita pergi kepada content standard. Untuk kelas hari ini, cikgu akan sentuh 2.1. Energy flow in ecosystem. Okay. Kalau sempat nanti kalau cikgu sentuh subtopik 2.2 lah. Cumanya untuk video ni kita tengok dulu mana dekat bahagian subtopik mana yang cikgu sentuh. So ini adalah subtopik untuk chapter 2. Ada 4 subtopik. Subtopik 1 kamu akan belajar tentang energy flow in ecosystem. Dalam ekosistem tersebut bagaimana tenaga tersebut dia akan dialirkan. Okay. 2.2 kamu akan belajar tentang nutrient cycle in the ecosystem. So, kitaran untuk nutrien tersebut di dalam sistem atau ekosistem. 2.3 kamu akan belajar tentang interdependence and interaction among organism and between organism and the environment. So, interaksi di antara organism tersebut. Okay. So, kamu akan belajar berkaitan dengan kebergantungan dan juga interaksi di antara benda-benda hidup ataupun organism. Dan 2.4, kamu akan belajar berkaitan dengan the role of human in maintaining a balanced nature. So, kita ni sebagai manusia, apakah kita punya role, okay, untuk memastikan bahawa alam sekitar kita ni dalam keadaan yang balance, okay, seimbang. Okay, apa role sebagai manusia? Okay, apakah tindakan sebagai manusia untuk memastikan bahawa alam sekitar ini dalam keadaan yang seimbang. So, untuk hari ini kita akan fokus kepada 2.1, energy flow in ecosystem. Okay, baik, energy flow in ecosystem. The source of energy in all ecosystem originates from the sun. So, sumber utama daripada ekosistem ini adalah datang daripada matahari. So, matahari ini memberikan sumber tenaga lah. Okay, sumber tenaga kepada tumbuh-tumbuhan, sumber tenaga kepada haiwan, juga kepada manusia. Okay. So, green plant, so ini adalah sumber utama. Sumber utama untuk tenaga bagi ekosistem di dalam bumi ini. Okay, green plant convert light energy from the sun into the chemical energy through the process of photosynthesis. So, kalau untuk tumbuh-tumbuhan, kamu tahu bahawa ada proses photosynthesis di mana green plant tersebut dia akan convertkan cahaya matahari kepada bentuk tenaga ataupun chemical energy yang akan berlaku di dalam tumbuhan tersebut. The chemical energy is transferred to the primary consumer and then to the secondary and tertiary consumer. So, daripada chemical energy daripada tumbuhan tersebut, daripada tumbuhan, macam dalam gambar ni, daripada tumbuhan, insek ni akan makan kepada bahagian tumbuhan tersebut. So, tumbuhan tersebut, chemical energy dari tumbuhan tersebut, dia akan transferkan tenaga chemical energy tersebut kepada
organism lain. Bila organism lain dah ambil, dia akan transfer kepada organism yang lain. So ini maksudkan transfer to the primary yang pertama. Lepas tu kepada secondary yang kedua, kepada tertiary consumer. Consumer ni pengguna. Maksudnya pengguna yang pertama sekali adalah daripada plant. Plant tersebut siapa yang makan dia. So itu adalah primary consumer, pengguna pertama. Bila pengguna pertama dia pergi merayau-rayau, pengguna kedua pula yang akan makan pengguna yang pertama. So dia akan ada transfer of energy. Okay? Energy tu akan flow daripada tumbuhan tersebut pergi kepada primary consumer, pergi kepada secondary consumer, tertiary consumer. Okay? So itu yang kamu akan belajar bagi energy flow di dalam ekosistem ini. Okay, so okay, producer, consumer and decomposer. Okay, producer ni adalah pengeluar. Okay, pengeluar. Kalau consumer ini adalah pengguna, decomposer ni adalah bahan yang kita akan hapuskan, decomposer. Okay, penghapus. Okay, so pengeluar, pengguna dan juga penghapus. In an ecosystem, organism can be classified into the producer, consumer and decomposer. So ada 3 bahagian, producer, consumer dan juga decomposer untuk memastikan bahawa ekosistem ini dalam keadaan yang balance, keadaan yang seimbang. Okay, so kena ada 3 benda ni, producer, consumer, decomposer. Apa tu yang 3 benda tu? Okay, kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okay, producer. Kalau producer kamu kena ingat macam producer filem, dia menghasilkan filem. So macam ni producer dia producekan energy untuk ditransferkan kepada organism-organism yang lain. Okay, so producer adalah pengeluar, dia yang mengeluarkan tenaga tersebut kepada orang lain, kepada benda lain. Okay, so a producer is an organism that produce its own food through photosynthesis. So dia akan menghasilkan makanan sendiri. Dia tak bergantung pada organism lain. Dia akan menghasilkan makanan sendiri. Apa benda yang menghasilkan makanan sendiri tersebut? Itu adalah tumbuh-tumbuhan. Daripada proses apa dia menghasilkan makanan sendiri? Daripada proses fotosintesis. So producer adalah, kalau kamu bayangkan, dia adalah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Okay, benda yang menghasilkan energi yang tersendiri ataupun makanan yang tersendiri. Most plant are producer. So kebanyakannya adalah tumbuh-tumbuhan lah yang digelarkan sebagai pengeluar ataupun producer. Okey, baik. Seterusnya, daripada pengeluar tersebut, dia akan transferkan tenaga bila dia dah menghasilkan makanan. So, dia ada proses chemical energy. So, energi daripada tumbuhan tersebut akan ditransferkan, akan diflowkan, dialirkan ke consumer pula. So, ada 3 tadi producer, consumer, decomposer. So producer pengeluar tumbuhan tadi. So producer ni akan mengalirkan tenaga tersebut pergi kepada bahagian consumer, orang yang nak guna, consumer, pengguna. So dia ada pengguna ni, dia ada banyak part lah. Ada primary, pengguna yang pertama. Ada secondary, pengguna yang kedua. Ada tertiary, pengguna yang ketiga. Okay, dia relate antara satu sama lain. So ini adalah primary consumer. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia ni apa, ulat bulu ke apa. Okay, dia makan daun, ulat daun ulat daun, dia akan makan daun. So dia adalah pengguna di mana dia akan makan producer tadi. So dia adalah pengguna yang pertama yang mengambil energi daripada producer tersebut. A consumer is an organism that eat another organism. Okay, so pengguna dia akan makan organism daripada organism yang lain lah. So dia akan makan untuk mendapatkan tenaga untuk diri dia sendiri. Okay, so itu yang dipanggil sebagai pengguna, consumer. Primary consumer are herbivore and omnivore that eat producer. For example, caterpillar. Selalunya kalau primary consumer ni dia selalunya herbivore lah. Sebab apa? Sebab dia akan makan daripada producer. Producer tu adalah selalunya daripada plant. So binatang yang makan plant, so dia adalah herbivore lah selalunya.
ataupun omnivore. Okay, omnivore contoh-contohnya apa nanti kita akan belajar. Okay, omnivore ni dia boleh makan dua sama ada dia boleh makan daging ataupun dia makan tumbuh-tumbuhan. Okay, herbivore dia hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okay, so bila pengguna yang pertama yang makan daripada producer, so kita panggil sebagai primary consumer. Primary itu maksudnya pertama. Okay, primary. Ada primary, secondary, tertiary. Pertama, kedua dan juga ketiga. So ini primary. Baik, seterusnya secondary consumer, pengguna yang kedua. Okay, secondary consumer is an omnivore and carnivore that eat the primary consumer. So selalunya kalau pengguna yang kedua ni dia adalah datangnya daripada omnivore ataupun carnivore. Dia boleh makan daging dan juga plant, dalam masa yang sama dia juga makan daging sahaja. Okay, dia tak ada datang daripada herbivore. Selalunya herbivore ni dia adalah primary consumer. Secondary consumer dia sama ada omnivore ataupun carnivore yang akan makan primary consumer tadi. So bila dah pengguna yang kedua, so kita namakan sebagai secondary consumer lah. For example, the Himalayan bluetail is an omnivore because it eats caterpillars and fruits. Okay, so dia boleh makan buah, dia juga boleh makan binatang, daging, caterpillar, haiwan yang lain. So dia adalah omnivore, selalu contoh. So dia boleh digolongkan dalam secondary consumer. Okay, so yang tadi permulaan plant tersebut menghasilkan makanan sendiri. Okay, so dia akan ada chemical energy yang tersendiri. Plant tersebut dimakan oleh caterpillar. So caterpillar adalah primary consumer. Energi daripada plant tersebut dah transfer kepada caterpillar tersebut. So caterpillar tu jalan, burung nampak pula, burung tu ngap pula caterpillar tersebut. So burung adalah secondary consumer, pengguna yang kedua. Bila dia dah makan, dia dapat energi, so energi tersebut akan flow ke bahagian burung tersebut. Okay. Baik. However, the kingfisher is a primary carnivore because it eats primary consumers such as snails, fish, tadpoles, and shrimp. Okay, however, the kingfisher is a primary carnivore because it eats primary consumers such as snails, fish. Okay, kalau contohnya kingfisher, dia adalah berkaitan dengan carnivore. Dia primary carnivore sebab dia makan daging lah, because it's primary consumer at snails because it eats primary consumer. Okay, burung untuk yang makan daging so kita namakan sebagai carnivore lah. Okay, sebabkan oleh dia makan primary consumer, pengguna yang pertama. Sekejap, cikgu rasa ini macam salah statement dia ni. Kingfisher is a primary carnivore because it eats primary consumer such as snails, fish, tadpole and shrimp. Okay, tak apa. Kita bayangkan bahawa burung ini adalah secondary consumer. Kejap lagi kita tengok contoh-contoh. Yang mana satu primary, yang mana satu secondary. Okay. So, bear in your mind, kalau untuk secondary consumer, dia adalah sama ada omnivore ataupun carnivore. Yang makan tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan, ataupun makan daging sahaja. Okay, baik. Tertiary consumer. Tertiary consumer is a secondary carnivore that eats a secondary consumer. Okay. So pengguna yang ketiga ni dia adalah selalunya secondary carnivore. Binatang yang kedua yang kita golongkan dia dalam carnivore. Carnivore yang pertama tadi dia adalah primary carnivore tapi dia masuk dalam secondary consumer sebab dia makan binatang yang lain. Okay. So untuk tertiary pengguna yang ketiga ni selalunya dia akan makan yang secondary consumer. Maksudnya dia akan makan pengguna yang kedua. Apa-apa yang makan pengguna yang kedua dia akan jadi yang ketiga. Apa-apa yang makan pengguna yang pertama dia akan jadi yang kedua. Okay, pengguna yang kedua. The size of tertiary consumer is usually big than the primary or secondary consumer. So selalunya size dia adalah lebih besar lagi daripada
primary ataupun secondary untuk tertiary consumer ya. Okey, baik. Kalau macam contoh tadi, kalau tertiary consumer, contohnya burung. Burung tadi adalah secondary consumer. So apa yang makan burung? Contohnya kalau ada ular yang melingkar-lingkar naik ke atas pokok, so dia makan burung tersebut. So bila dia makan burung tersebut, burung adalah secondary consumer. So ular tersebut adalah pengguna yang ke berapa? Pengguna yang ketiga. Okey. Automatik dia akan jadi pengguna yang ketiga. Okey. Tengok siapa yang makan siapa. So orang yang makan tersebut dia akan mengikut giliran yang seterusnya. Okey. So decomposer ni lebih kepada macam baja lah. Ataupun decomposer ni lebih kepada decomposer is organism that break down dead animals and plants into a simpler materials or nutrients. So dia akan pecah-pecahkan benda yang dah mati, okey. Dan juga dia akan menjadikan dia dalam keadaan yang simpler material yang simple, maksudnya dia akan jadi dalam bentuk yang lebih kecil lagi. Macam contohnya kalau kamu tengok ada bangkai kucing contohnya, kalau kamu biar lama, okey, dan makin lama bangkai tersebut dia akan makin berput. Disebabkan apa bangkai tersebut makin berput? Disebabkan oleh dia ada decomposer dekat bahagian situ. So ada bakteria yang makan ataupun fungi yang makan benda hidup yang dah mati tersebut. Okey. So itu yang kita panggil sebagai decomposer. Okey. Break down the dead animal and turn into the simple material. Okay. This interaction is known as a saprophytism. Okay. Saprophytism ni adalah di mana bakteria tersebut ataupun fungus tersebut yang makan dead animals ataupun plant. Okay. So proses tersebut kita namakan sebagai saprophytism. Okay, boleh? So dia adalah datang daripada decomposer. Dia kalau dalam Melayu pelupusan. Okay, pereputan macam itulah. Okay, some example of decomposer are mushroom that grow on the decaying wood, mold that grow on the food, as well as E. coli bacteria that breaks down food molecule in the large intestine of human. So ini adalah contoh-contoh untuk decomposer. Okay, contohnya mushroom. Kalau kamu tengok kalau mushroom, kalau dekat pokok-pokok yang kayu yang dah mati, selalunya akan ada tumbuh cendawan dekat bahagian situ. Ada cendawan yang beracun, ada cendawan yang tak, yang boleh makan. Okay. So cendawan tersebut disebabkan oleh apa? Dia boleh hidup dekat bahagian situ, so dia akan makan benda-benda yang mati tersebut. So cendawan tersebut bertindak sebagai decomposer. Dia akan melupuskan benda yang hidup tersebut. Sebab itu adalah bahan makanan dia. Okay. So contoh yang lain adalah seperti kulat, mold that grows on food. So kalau kamu tengok dekat bahagian roti, kalau kamu biarkan secara terbuka ataupun biarkan dia dalam keadaan yang dah lepas daripada expired date, okay, kamu akan tengok macam ada kulat-kulat dekat bahagian roti tersebut. Okay. So kulat tersebut yang makan roti yang terbiar ataupun roti yang dah expired, yang dah tidak boleh digunakan. Okay, itu adalah bahan makanan dia. So dia bertindak sebagai decomposer. Sama juga macam kat dalam perut kamu, ada E. coli bacteria. So dalam perut kita ada bakteria, namanya adalah E. coli, yang akan breaks down food yang kita makan tu dalam bentuk ketulan-ketulan yang besar. Dia akan tukarkan di dalam simplest form, dalam form yang simple, yang kecil-kecil. Okay. E. coli bacteria ni ada di dalam large intestine, okay, dalam human body, dalam usus yang besar, okay, large intestine. So dia akan menyebabkan makanan tersebut dia akan jadi dalam bentuk simplest form. Ada bagusnya, ada yang tak bagusnya. Kalau E. coli bacteria ni, kalau bagusnya dia bantu untuk proses digestion lah.
Tapi kalau terlebih sangat, so dia akan effect kamu punya growth. Okay. Di mana dia akan sedut nutrients lah. Nutrients yang akan diabsorbkan ke dalam badan kamu mungkin kurang disebabkan oleh E. coli bakteria ni dah ambil secara majority. Okay. Okay, baik, seterusnya. Producer are all green plant that makes through photosynthesis. Okay. So, kamu tahu bahawa pengeluar ataupun producer itu semuanya adalah tumbuh-tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan sendiri. Pengguna adalah consumer are animals that eat plants or animals. So pengguna ni dia sama ada dia makan plant tersebut ataupun dia makan binatang. Dan dia ada dia punya hierarchy dia. Dia ada dia punya fasa-fasa dia. Ada primary, ada secondary, ada tertiary. Okay. Dalam silibus kita akan belajar selalunya sampai tertiary sajalah. Tertiary consumer. Okay. Decomposer organism nak decompose dead organism, dia akan melupuskan organism yang dah mati. Okay. Contohnya adalah organism tu adalah haiwan atau tumbuhan dan penukarkan dalam bentuk simplest substance. So selalunya kalau yang kamu tengok benda-benda yang dah mati dalam 2-3 bulan, kamu tengok dia punya jasad tu dah tak ada dah. Disebabkan oleh apa? Itu function untuk decomposer. Dia akan menukarkan substance tersebut kepada benda-benda yang kecil. Sebab apa? Dia makan. Dan benda yang makan tersebut dia bukannya akan jadi besar sampai kamu boleh nampak. Tak. Sebab benda tersebut dia adalah dalam keadaan yang kecil sahaja. Contohnya macam mok kulat. Okay, kamu tengok dia adalah dalam saiz yang kecil sahaja. So dia makan benda bangkai tersebut ataupun benda yang dah basi tersebut, dia akan dalam keadaan yang makin lama makin kecil dan sekali hilang. Okay. Example of decomposer, bacteria and fungi. Okay, baik. Seterusnya primary consumer, okay, contohnya herbivore, omnivore. Kalau secondary consumer, omnivore, carnivore. Tertiary consumer, carnivore. Okay. Baik, cikgu harap kamu faham berkaitan dengan producer, consumer dan juga decomposer. Apa yang cikgu terangkan kepada kamu. Okay. Baik, kita teruskan lagi kepada bahagian food chain. Okay, rantaian makanan. Okay. Cikgu tak pastilah kamu sekolah rendah dulu belajar ke belum, tapi food chain ni cikgu rasa kalau tak belajar sekalipun sekolah rendah, tapi kamu pernah dengar berkaitan dengan food chain ni. Okay. Binatang tersebut dimakan oleh ni. So ini basic kamu belajar rantaian makanan. Food chain can be used to show the feeding relationship between organism. Okay, rantaian makanan ini boleh digunakan sebagai feeding relationship between organism. So feeding tu seperti bahan makan. Bahan makan, pertalian bahan makan di antara organism. Contohnya, macam kat bahagian bawah ni, cabbage. Kamu tahu, ada 3 benda. Producer, consumer, decomposer. Okay, so kita tengok kat bahagian bawah kat bahagian bawah ni, yang mana satu yang producer, mana satu consumer, mana satu decomposer. Kalau kat bahagian bawah ni, decomposer tak ada, yang hanya ada 2 saja. Producer dengan consumer. Okay. Producer kamu tahu bahawa dia adalah tumbuhan. So cabbage ni adalah producer lah. Daripada producer, energi daripada producer ni akan di-flow. Energi tersebut akan flow ke bahagian snail. Maksudnya snail ini makan cabbage. So anak panah tersebut bila menunjukkan ke arah snail, maksud anak panah ini adalah dimakan oleh. So kalau dalam soalan nanti dia minta kamu buat rantaian makanan, food chain, okay, dia minta kamu buat rantaian makanan, relatekan antara kesemua benda yang telah diberikan, cabbage, snail, bird, fox. Okay. So kamu perlu, anak panah tersebut perlulah tepat. Arrow menunjukkan dimakan oleh. Maksudnya arrow tersebut, arrow yang ini adalah sign for dimakan oleh. Okay. So cabbage dimakan oleh snail.
Okey, dimakan oleh siput. Okey. So bahagian siput ini, snails ni, dia adalah primary consumer. Selalunya primary consumer adalah omnivore ke, herbivore ke, carnivore. Selalunya adalah herbivore. Okay, so snail adalah herbivore lah. So primary consumer. So snail dimakan oleh bird, burung. Okay, so burung ini automatik dia akan jadi secondary consumer. Hierarki dia macam tu So anak panah dia ke arah bird tersebut. Okay, so bird ini adalah dia adalah ada boleh jadi omnivore ataupun ialah omnivore lah ataupun carnivore. Okey. So bird ini selalunya dia boleh makan daging ataupun snails ataupun dia boleh makan fruit. Okey. So birds adalah secondary consumer. Seterusnya fox. Fox adalah tertiary consumer sebabkan oleh bird dimakan oleh fox. Okey. So anak panahnya ke arah fox, dimakan oleh fox. Okay, so fox adalah tertiary consumer. So ini adalah rantaian makanan, food chain. Okay, so rantaian makanan ni functionnya adalah apa? Yang macam kita belajar ekosistem yang pertama ni adalah energy flow. Okay, tenaga dipindahkan. So tenaga daripada cabbage, daripada producer dipindahkan ke snail. Tenaga daripada snail dipindahkan ke bird. Sebab apa kita kata tenaga dipindahkan? Sebab bila kamu makan, manusia ni, kalau kita makan, kita ni boleh jadi omnivore. Kita boleh makan sayur, kita boleh makan daging. So kita ni omnivore. So kita ni boleh masuk ke bahagian primary consumer pun boleh, secondary ke. Okay, kalau kita makan daging tu secondary lah. Kalau kita makan tumbuh-tumbuhan, so kita masuk dalam primary lah. Okay. Bila kita makan, kita dapat energy. So energy daripada makanan tersebut dipindahkan ke bahagian dalam badan kita. So sebab itulah topik yang pertama kita belajar tentang energy flow. Okay, aliran untuk tenaga. Okay. Bila dimakan, kita dapat energy. So tenaga daripada makanan tersebut dipindahkan ke bahagian dalam badan, energy flow. Okay, baik, seterusnya. So kalau macam ni, food chain ni, grass, rumput, okay, ataupun padi dimakan oleh grasshopper, okay, belalang. Okay, belalang dimakan oleh tikus. Okay, tikus dimakan oleh snake, snake dimakan oleh eagle. Okay. Okay, baik. Baik, kejap. 5 ke 6. Okay, kita tengok satu yang tumbuhan ke grasshopper ni, the grasshopper eat the plant. Okay, so ini adalah primary consumer, ini adalah producer. Yang kedua, the mice eat the grasshopper. So ni secondary consumer. Snake eat the mice. Ini adalah tertiary consumer. Number 4, eagles eat the snake. Fourth-terry consumer. Okay, ini adalah sampai kepada pengguna yang keempat. Okay, fourth-terry consumer. Okay, yang kelima, when the hawk die, okay, bila eagle ini dia mati, fungi break the bodies down and turns into nutrients. The nutrients along the sun and water cause the grass to grow. So kalaulah yang nombor 5 ni, eagle ni, dia mati, okay. So decomposer akan ambil alih, di mana fungi tersebut akan makan podi untuk eagle ni dan dia akan diserapkan ke bahagian dalam tanah. So bila dalam tanah, dia akan diserap oleh tumbuhan balik. Sebab itulah ada berkaitan dengan bahan-bahan, contohnya baja contohnya. Okay, baja dari tanah daripada taik contohnya. Taik tersebut dia ada fungus, dia ada bakteria. So fungus dan juga bakteria ni bagus pula kepada plant. So dia cycle balik. Maksudnya plant ni dia produce, ada benda-benda lain yang makan, sampai yang terakhir. So benda-benda yang makan ni, katakanlah ada yang mati, so yang mati tersebut dia decompose tersebut dia akan diserap masuk ke dalam tanah. Tanah tersebut dialirkan kembali ke bahagian tumbuh-tumbuhan. Okay, so flow ini akan berlarutan. Okay, so ini adalah cycle dia.
energy cycle. Okay, tumbuhan pergi kepada animal, animal ni pergi balik kepada tumbuhan melalui proses decomposer. So saling plant dan juga animal saling berkait antara satu sama lain, saling bergantung antara satu sama lain untuk memastikan bahawa ekosistem kita ni stable. Okay, so tak boleh lah plant ini hidup macam dia, contohnya dalam satu kawasan tu hanya ada plant saja yang hidup. Yang lain animal ni tak makan pun plant ni. So unbalanced ekosistem kalau tak ada binatang ni, so bahagian plant ini dia tak boleh survive. Dia perlu bergantung kepada benda yang makan ni, supaya benda yang makan tersebut bila dia dah mati nanti, dia akan alirkan balik ke bahagian plant. Sama juga macam animal ni, dia perlu bergantung kepada plant juga sebenarnya. Disebabkan oleh apa? Kalau tak ada plant, yang grasshopper ni tak boleh hidup. So mice ni tak ada makanan dia. Kalau mice ni tak ada makanan, mice ni pun mati. So bila mice ni mati, snake ni tak ada makanan dia. So semua ini bergantung antara satu sama lain untuk memastikan bahawa ekosistem ini dalam keadaan yang stable. Okay, boleh. Okay, baik, seterusnya. So ini food chain. Ini contoh yang lain. Grass, grasshopper, bluebird, snakes. So decomposernya adalah fungus. Okay, fungus lah ataupun bakteria. So daripada old snake, bluebird dan grasshopper ni, kesemua ni kalau mati ataupun plant ni mati, dia akan menghasilkan decomposer. Decomposer ni bagus pula untuk grasshopper untuk grass producer. So bagus, dia akan bagi balik makanan kepada animal ni. So mati. So beri balik nutrien kepada producer. So dia akan berlarutan. So menyebabkan ekosistem kita ni akan jadi stabil. Okay, stable. Sebab itulah contohnya kalau macam ada isu di mana kepupusan haiwan, contohnya macam harimau belang dalam tahun lepas. Okay, kepupusan harimau belang yang amat ketara. Dah tak nampak dia punya jejak-jejak bagi harimau belang. Makin lama makin sikit. So harimau belang tu kita boleh masuk dekat bahagian kalau dalam ni contohnya macam dia adalah tertiary consumer contohnya. Kalau tertiary consumer ni hilang, dia akan menyebabkan bluebird ni memang dia akan naik. Tapi harimau tak makan ni. Okay, contohnya kalau macam harimau, dia berkait dengan kambing contohnya ataupun lembu. So lembu dan kambing tu dia dapat hidup dengan seronok lah. Sebab dia punya pemangsa dia tak ada. Okay, hidupan yang nak makan dia tu tak ada. So dia akan hidup dengan tapi kamu kena ingat kalau dia tak ada dia makan, so dia akan menyebabkan tak ada bahagian untuk decomposer bagi producer. Maksudnya dihilang kat bahagian situ. Tak ada harimau belang yang akan mati yang akan menyebabkan ada fungus, so dia akan transfer kepada producer. Okay, so dia akan menyebabkan unbalanced ekosistem. Okay, so setiap satu benda tu perlu ada bahagian-bahagian dia. Okay, perlu ada binatang patutnya. Okay, baik, faham? So itu adalah rantaian makanan. Rantaian makanan ni selalu dalam satu flow sahaja. Okay, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. So di dalam satu flow sahaja. Itu food chain, rantaian makanan. Seterusnya kita pergi kepada food web, siratan makanan. Tolong bezakan food chain dengan food web. Perbezaan dia sangatlah senang. Kalau food chain satu level sahaja, tolong ingat food chain, rantaian makanan satu level sahaja. Tapi kalau food web, dia gabungan antara food chain. Maksudnya dia ada banyak level. Contohnya, okay. Kita pergi kepada maksud dulu, food web. The interconnection of a few food chain is called a food web. Okay.
So gabungan-gabungan di antara beberapa rantaian makanan, kita akan panggil dia sebagai food web. Food chain tersebut kamu gabungkan banyak-banyak, so dia akan jadi food web. Contohnya macam ni. Okay, itu ini. So kat sini kalau kamu tengok berapa banyak food chain yang ada dekat bahagian sini. Food chain cikgu cakap tadi, rantaian makanan satu flow saja. Okay, kita tengok daun ini dimakan. Okay, satu flow ni cikgu tunjuk arrow dia, satu sampai ke bahagian sini, satu flow. So satu flow ini adalah food chain. Food chain. Baik, seterusnya flow yang kedua, pergi sini, naik atas lagi. Okey, ini adalah food chain yang kedua, rantaian makanan yang kedua. Seterusnya yang ketiga, yang ini dimakan oleh yang ini, dimakan oleh yang ini, dan dimakan oleh yang ini. Food chain yang keempat. Okey, ini ada. Okey. Ini yang keempat pula. Yang ketiga. Okey. 1 2 3. Okey, dah 3 food chain. Okey, baik, seterusnya daripada sini kita pergi naik ke atas sini. Ni pergi ke bahagian ketak ni, naik ke atas. So 1. Tadi dah 3, so ni 4 lah, 4. Okey, pergi daripada sini lagi, naik balik pergi ke ketak ni, pergi ke snake. 5. Okey, baik, seterusnya daripada sini pergi ke bahagian sini, naik ke atas ni, 6. Daripada sini pergi ke bahagian sini, naik ke bahagian sini, 7. Pergi ke sini, naik ke bahagian sini, pergi kepada wolf, 8. Okey, so dekat bahagian ini, gambar-gambar ni semua ada 8 food chain, rantaian makanan. Rantaian makanan ni satu level sahaja. Okey, so bila dah gabung-gabung banyak rantaian makanan ni, so nama dia bukan food chain, nama dia adalah food web, siratan makanan. Siratan makanan tu adalah apa? Gabungan-gabungan di antara food chain. Okey, gabungan di antara rantaian makanan. So ini adalah food web. Okay, baik. So ini adalah contoh-contoh food web. So kalau kamu nampak terlalu banyak relationship antara producer pergi kepada secondary consumer, primary consumer, tertiary consumer, decomposer. Okay. So kalau yang bahagian-bahagian ini dia boleh relate lagi pula dengan bahagian-bahagian yang lain. So dia adalah gabungan untuk food change. Okay, gabungan untuk food change. So yang ini kalau kamu tengok banyak lah food chain dia. So bila dah gabung semua ini kita namakan dia sebagai siratan makanan, food web. Okay, baik. So ini juga contoh untuk food web. Tomato plant pergi pada goat, pergi kepada lion, satu food chain. Tomato pergi goat, pergi kepada fox, pergi ke lion, second food chain. Seterusnya rabbit, fox, lion, third. Rabbit, white cat, lion, fourth. Rat, white cat, lion, fifth. Rat, owl, hawk, okay, six. Seterusnya rat, snake, hawk, 7. So dekat bahagian sini ada 7 food chain, gabungan antara 7 rantaian makanan. So bila kita dah gabung, nama keseluruhannya adalah food web. Dan tolong ingat arrow yang cikgu terangkan tadi. Arrow membawa kepada dimakan oleh. So kalau tomato ni kalau menunjukkan ke arah binatang tersebut, dia dimakan oleh binatang tersebut. Okay. Baik. So food chain and food web. Okay, food chain show the transfer of energy within an ecosystem. Energy is transferred between organisms when one organism eats another. A food chain is a simple linear series of steps, while a food web is a complex. So food web ni dia lebih kompleks lagi daripada food chain lah. Food chain dia simple, dia dalam satu flow sahaja. Flow of energy dia dalam satu flow sahaja. Tapi kalau food web ni gabung, dia bergabung untuk food chain tersebut. A food web show the transfer of energy within an ecosystem. Energy is transferred between organisms when one organism eats
another. Macam cikgu cakap tadi So kalau satu organism tersebut makan organism yang lain, so organism yang lain tersebut dia akan transfer energi dia kepada organism yang makan tersebut. Okay. As you seen in the food chain, energy is also transferred from one organism to another organism in the food web. Some of the energy is lost because it is used by the organism to move and carry out the life process of respiration. Okay, yang atas ni cikgu dah terangkan tadi yang bawah ni. Some of the energy is lost because it is used by the organism to move and carry out the life process of respiration. Okay. Contohnya kalaulah cikgu nak bagi contoh apa snake dia makan mouse, dia makan tikus. Okay, so energi daripada tikus tersebut akan ditransferkan ke bahagian snake. Okay, snake akan dapat energi daripada tikus. Cumanya energi daripada tikus ni tak kesemua energi daripada tikus snake akan dapat. Sebab apa? Tak semua energi tikus ni akan dapat disebabkan oleh ada energi yang hilang. Maksudnya daripada 100% yang snake tersebut makan untuk body tikus tersebut, okay, mungkin kemungkinan hanya 60% sahaja energi daripada tikus tersebut akan masuk ke bahagian snake. Lagi 40% tu hilang dari segi apa? Hilang dari segi pergerakan untuk mouse tersebut. Dia nak lari kan. So dia gunakan energi daripada lari tersebut, pergerakan. So hilang dekat bahagian situ. Lagi dia bernafas menggunakan tenaga. Okay, hilang daripada bahagian situ. Okay, so tak semua tenaga daripada tikus tersebut akan ditransferkan ke bahagian snake tersebut. Snake kemungkinan akan dapat lebih kurang 60% daripada keseluruhan tenaga yang ada pada tikus. Sebab apa benda yang hilang? Cikgu cakap tadi lah. Okay. Apart from this, energy is also lost in form of heat energy or chemical energy through undigested food or feces. So selain daripada benda-benda tersebut, dia juga hilang disebabkan oleh ada heat energy, chemical energy through undigested food or feces. So nak jadi dalam keadaan tinja. Contohnya kalau snake tersebut dah makan tikus, macam kita makan nasi ke, okay, kalau kita makan, tak semua makanan tersebut kita akan serap sebagai tenaga. Ada juga yang kita buang, sebab tu kita akan berak. Contohnya feces ni tinja lah, tahi, okay, tahi. So energi tersebut hilang daripada benda-benda tersebut, heat energy, chemical energy, proses chemical energy dalam perut kamu bila kamu nak makan, ada chemical energy. Okay. Seterusnya tinja, okay. Itu semua adalah proses-proses di mana energi tersebut hilang. So daripada yang kamu makan nasi, contohnya 100% kamu makan nasi dengan lauk semua sedap kamu makan, tak semuanya akan diserap dalam badan. Mungkin 40% je. 60% lagi tu dalam badan kamu proses tersebut, energi tersebut buang untuk jadikan dia sebagai tinja. So itu adalah energi-energi yang hilang. Okay. So cabbage, ini contohnya cabbage dimakan oleh caterpillar. Kalau kamu tengok ada arrow yang solid, straight line, ada arrow yang letup-letup. So yang letup-letup ni adalah energy loss. Kalau energy flow, yang bahagian warna merah. So cikgu ingatkan balik, tak semua tenaga akan diserapkan daripada benda yang kamu makan. Okay, ada tenaga ataupun energi yang akan hilang. Contoh-contohnya adalah apa? Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Okay. So energy flow in ecosystem. Okay. Solar energy, sebab itu dikatakan matahari adalah main. Sebab matahari ni akan memberikan energy, source of energy kepada producer. Producer tu penting untuk permulaan. Producer tu adalah plant lah. Sebab plant akan menghasilkan makanan sendiri melalui cahaya matahari, melalui proses fotosintesis. Okay. So plant dia dah menghasilkan makanan sendiri,
So ada binatang yang makan plant tersebut. So dia akan binatang yang lain akan makan binatang tersebut. Seterusnya dia akan bersangkut paut antara satu sama lain. So ini adalah energy flow, okay, untuk ekosistem, in the ecosystem. Okay, ini pun sama juga energy flow. Okay, baik. Habis. Okay, cikgu rasa untuk kelas hari ini, sejam ni, yang ini saja dulu yang cikgu akan kongsikan. Okay, so kita dah habis untuk subtopik 2.1. Next week nanti kita akan masuk untuk 2.2. Cumanya lepas daripada video yang cikgu share ni, cikgu akan bagikan task kepada kamu ataupun bagi exercise kepada kamu daripada chapter 1 sampai 2.1 yang kita dah belajar ni. Kamu lengkapkan dan hantar di dalam Google Classroom ya. Apa-apa nanti cikgu akan update dekat dalam kamu punya group WhatsApp. Okay. Baik, itu saja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa masalah nanti boleh PM cikgu direct.